haqqi hasbiyallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasiri wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, hari ini kita nak berbincang sedikit-sedikit lagi, iaitu tentang surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah, kita dah berada pada ayat yang keberapa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Hari ini saya nak masuk terus cerita bab walau tara, ayat yang ke-12. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ayat 10, mula ayat ini tuan-tuan seperti mana yang kita bincang, Allah mula menunjukkan perkara-perkara yang Allah kata tak tipu dah. Sebelum ni kita duk sombong, Allah turunkan ego kita. Akhirnya duk turunkan ego, Allah tunjuk sesuatu, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Maka saya ambil ayat walau tara, ayat yang ke-12, yang menceritakan hampir keseluruhan tentang hari akhirat. Bermula ayat 10, ayat 11, ayat 12, tiga ayat ini dia sangkut paut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alangkah ngerinya, alangkah takutnya jika engkau lihat, wahai Muhammad, ketika mana segala jenis orang kafir tunduk kepala mereka ketika itu, ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab dia takut dan malu. Ketika itu, tuan-tuan, zahir kekejian muncul, tertunjuk semua kekejian, nampak semua sekali, tuan-tuan, dalam neraka orang yang banyak di padang mahsyar itu nanti. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surah Sejadah ayat 12 itu, walau tara izil mujrimun. Kalaulah bahasa yang mudah untuk bahasa Melayu ni, tuan-tuan, kalaulah korang dapat tengok, seolah-olah begitulah bahasanya. Kalaulah korang ni dapat tengok nanti macam mana orang berdosa masuk dalam neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Macam mana malunya dia orang ni nanti. Malunya mereka ini apabila dibawa ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maknanya, tuan-tuan, kita tak akan berani buat salah dah. Ni ayat ni cerita pasal ayat 12 ni. Kalaulah Allah beri nampak, bahasa mudah, tuan-tuan, kalaulah Allah beri nampak keadaan ketika itu sekarang. Kata tafsir Ibn Kathir, Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, kamu masuk neraka. Kita nampak keadaan itu, tuan-tuan. Weh Fulan, dulu kau rasa apa yang kau kata. Ni tak ada apa, kata Nabi sallallahu dulu tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak ada apa, dia tak rasa apa yang Nabi kata, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi duk jerekah orang. Weh Fulan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dulu kau rasa kau cakap tu tak ada apa-apa. Nabi tegur bab cakap banyak sangat, tuan-tuan. Sampai tahap Nabi kata, dulu kau rasa kau sembang benda-benda biasa tu tak ada apa-apa. Tapi ketahuilah, sembang-sembang itu ada orang yang masuk neraka 70 tahun. Sab'ina kharufan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dek kerana sembang-sembang biasa yang kita tak tahu ada salah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kalaulah Allah bagi nampak keadaan itu, Fulan bin Fulan, kamu masuk neraka. Fulan bin Fulan, ketahuilah bahawa dulu yang kau sembang, kau rasa tak ada apa-apa tu, kau sebab itulah kau masuk neraka 70 tahun. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, kalau kita tengok muka-muka mereka itu, kata Ibn Kathir, kalau kita dapat tengok muka kawan kita tu, duk kena panggil masuk dalam neraka, kafar, tuan-tuan. Cukup buat manusia ni, tak ada yang nak buat jahat lagi dah. Tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tengok mahkamah dunia cukup dah. Tengok mahkamah dunia, tuan-tuan, jatuh gantung hukuman sampai mati. Tengok muka orang tu macam mana, tuan-tuan.
Itu baru gantung sampai mati. Ini cerita neraka, tuan-tuan. Cerita bab masuk azab, rendam dalam api tapi tak mati. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah, cerita pasal neraka. Hal ataka hadithul ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khasyiah, amilatun nasibah, tasla narun hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju'. Ayat ini cukup menggambarkan muka ahli neraka dah. Tuan-tuan, kalau imam baca ayat ni tuan-tuan, dia punya tarik lain macam. Sampai lagu yang kadang-kadang bukan-bukan. Tapi tahu tak kita makna ayat ni tuan-tuan yang berikan Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah kata Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithul ghasyiyah. Allahu akbar Allah. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Tak pernah sampai ke cerita kat korang tentang bab hari pembalasan, kata Allah. Dulu 60, 70, 80 tahun atas dunia, tak pernah ke walau sekali cerita bab pembalasan? Tak pernah dengar? Kata Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yawma idzin khasyiyah. Wajah-wajah orang berdosa ketika itu, ketika mana hari pembalasan itu duk tunduk hina, tuan-tuan. Tunduk malu bila Allah panggil berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Manusia di padang mahsyar ni tunduk hina sangat. Tunduk membodohkan diri mereka. Atas dunia hebat, berdegang-degang duk cakap. Beratus jawatan dia pegang dah. Padang mahsyar, tuan-tuan, wujuhu yawma idzin khasyiah, mukanya tunduk hina habis, kata Allah Subhanahu wa taala. Amilatun nasibah. Duduk padang mahsyar esok dalam keadaan, kata Allah, mereka ni semua kerja keras, payah, tuan-tuan. Tiada keselesaan dalam mahsyar. Tempat semua orang duduk dalam sengsara. Itu kata ulama, kata Ibnu Katsir, tuan-tuan. Allah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah kata orang yang kat padang mahsyar ni kerja dia susah payah sangat-sangat. Tasla narun hamiyah. Bagi orang jahat, tuan-tuan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, masa duduk padang mahsyar ni dah datang dah dekat dia, tuan-tuan yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, tasla narun hamiyah. Duduk padang mahsyar, Allah dah beri rasa panah api neraka dah. Awal-awal. Ini gambaran tentang orang-orang yang masuk api neraka awal. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nak cerita ayat 12 tadi, tuan-tuan. Datang dah rasa panah api neraka. Kalau dia orang jahat, atas dunia jahat dah. Masa nak mati susah dah awal-awal. Masuk kubur susah lagi, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang mahsyar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, dia menuju suatu kemuncak, iaitulah kemuncak kesusahan. Sehinggalah akhirnya dia masuk kepada puncak kesusahan, iaitulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam neraka pun, dalam itu dia khutbah oleh syaitan pula. Tuan-tuan, dah masuk neraka, syaitan duk ejek pula. Panas hati, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, psikologi. Tuan-tuan, Allah kata rasa dah panas neraka ketika mana di padang mahsyar. Tusqa min 'ainin 'aniyah. Masuk je neraka lepas daripada mahsyar, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia paksa diri dia sendiri. Minum air panas, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan ambil teh yang panas, mendidih, tuan-tuan minum. Tuan-tuan boleh paksa tak? Tak, tuan-tuan. Keluar air mata habis. Tangan tak mampu nak basuh masuk dalam mulut. Tak mampu. Di mahsyar, tuan-tuan, di akhirat nanti, tuan-tuan, kata Allah, tusqa min 'ainin 'aniyah. Paksa diri minum air panas tu. Malah kata hadis Nabi SAW, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, minum je air tersebut, luruh habis perut semua sekali. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Kemudian kata Allah, tak ada makanan melainkan makanan yang diberi itu adalah daripada duri-duri. La yusminu wa la yughni min ju'. Yang bila makan makanan tersebut, takkan menggemukkan orang yang makan, bahkan takkan menghilangkan rasa lapar pula. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah cerita panjang. Allah cerita macam-macam tentang hari pembalasan. Termasuklah dalam surah As-Sajdah. Allah cerita semua, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Lepas saja Allah cerita yang Allah ini memang hebat daripada segi penciptaan dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah cerita semua tuan-tuan. Kita dah cerita habis dah pasal kejadian manusia yang memang tak boleh nak nafikan bahawa Allah cipta. Kan ada orang kata, saya cerita dah sebelum ni tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kata manusia ni lahir daripada air mani dan sebagainya. Tuan-tuan, bukan semua manusia diciptakan daripada air mani. Sebab apa? Sebab ada orang yang kahwin tapi tak ada anak. Kita dah cerita habis dah tuan-tuan. Belum lagi kita cerita bab yudabbirul amra minas sama'. Belum kita cerita pasal tentang Allahumma salli ala Muhammad, pembinaan ataupun berapa pusingan-pusingan bumi, penciptaan tahun. Belum tuan-tuan. Baru cerita bab anak sahaja dah buat kita teruja tunduk habis dah. Cerita kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, dzalika alimul ghaib wasyahadah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat tak Allah cerita sebelum ni? Yang demikian itulah sifat Tuhan, kata Allah. Ini sifat Allah ni. Sifat Allah, dia tahu semua perkara gaib dan yang nyata. Yang maha kuasa lagi maha mengasihani. Allah kuasa tapi Allah kesian. Macam mana kesiannya Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Tengok Fir'aun. Tengok cukup Fir'aun lah tuan-tuan. Siapa yang paling jahat kat dunia ni? Ada Fir'aun, ada Korun. Tapi Fir'aun paling jahat sebab apa? Sebab dia mengaku dia Tuhan, tuan-tuan. Ana rabbukumul a'la, kata Fir'aun kan. Aku ni lah Tuhan sekalian yang paling tinggi, kata Fir'aun. Tapi tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok ayat lepas daripada itu. Tuan-tuan kaji ayat apa yang berlaku lepas daripada Fir'aun cakap gitu, tuan-tuan. Apa yang Allah sebut, tuan-tuan? Yang dimulakan Allah. Allah kata, Allah suruh Nabi Musa alaihi salam jumpa dengan Fir'aun. Bukan seorang, tuan-tuan. Haruna wa akhi. Harun sekali diajak berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam untuk pujuk kembalikan Nabi Musa tu, kembalikan Fir'aun itu ke jalan yang benar. Allah tetap bersifat kesian. Walaupun Allah itu sifatnya sangat hebat, tuan-tuan. Walaupun orang tu dah habis gunakan kuasa sampai mengaku Tuhan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alladhi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah cipta yang terbaik. Habis dah kita cerita banyak, tuan-tuan, kekuasaan. Walaupun kita tak cerita habis sebenarnya ayat-ayat tersebut. Kita tak bedah habis pun ayat tersebut, yang mungkin saya akan selang-selikan perkara tersebut, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah cerita semua. Allah cerita macam-macam tentang hari pembalasan. Akhirnya apa yang tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah cerita pasal walau tara idil mujrimun. Lepas cerita Allah maha hebat segi penciptaan, kekuasaan, sampai tak boleh nak nafi dah. Memang ada Tuhan, tak boleh nak nafikan dah. Mesti terdiam orang kalau cuba nak kaji. Siapa pun saintis, engineer, kalau cuba kaji, mesti dia akan tertunduk malu habis dah. Bila tahu kita ni merupakan suatu penciptaan. Bukan kita yang mencipta, tuan-tuan. Akhirnya Allah cerita pula, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walau tara idil mujrimun. Allah kata apa? Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Macam mana orang kafir ni kalau masuk ke neraka? Kamu akan tengok hal keadaan mereka, kata Allah. Kita ni semua ni akan tengok hal keadaan mereka ni, muka mereka malu, muka mereka takut, bercampur dalam riak muka mereka, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab zahir, sebab nampak ketika itu semua orang tengok dan tahu apa yang dia buat dulu. Yang akhirnya mereka kata apa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Rabbana absarna wa sami'na. Tuan-tuan, jangan sombong. Kata mereka, wahai Allah, kami nampak dah. Rabbana absarna. Kami nampak, kami dengar dah. Tuan-tuan, jangan sombong. Dalam surah As-Sajadah ini, dia nak ajar untuk satu perkara sahaja. Jangan sombong. Tengok anak kecil, kau kecil lagi nak. Itu, tuan-tuan, monolog kita sepatutnya. Dosa kau masih sikit. Aku ni dah gelumangkan dosa banyak sangat dah. Nampak orang tua, pakcik orang tua, kan gitu kan. Amal pakcik banyak dah. Amal aku ni entah apa dah yang ada.
Empat orang kafir, kau sekarang kafir. Tapi kalau Allah bagi hidayah satu hari nanti, kau masuk Islam, kau masuk syurga. Tuan-tuan, ketika mana kita rasa diri kita hina, ketika mana kita rasa diri kita hina sebab banyak dosa, di situlah Allah turunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan rasa diri ini penghuni syurga. Rasakan dirimu itu sebagai penghuni neraka sehinggalah kuat, sehinggalah kita tengok orang lain hebat. Tuan-tuan, sehinggalah kita tengok diri kita rendah, hina dina, tuan-tuan. Tapi kalau kita katakan aku penghuni syurga, yang lain kita katakan neraka, neraka, nerakalah mereka, tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah sombong. Iblis keluar daripada syurga bukan sebab minum arak, bukan sebab santau orang, bukan sebab bunuh Nabi Adam. Pernah tak kita dengar, tuan-tuan, akak-akak, abang-abang yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengar ceramah ustaz, syaitan tu keluar syurga sebab dia membawang. Tuan-tuan, tak ada, tuan-tuan. Iblis keluar syurga sebab ugut orang. Tak ada. Melainkan iblis itu keluar syurga gara-gara apa, tuan-tuan? Sombong. Tuan yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah bukan nak fakta. Allah bukan nak faktakan bahawa masa tu orang kafir dengar. Masa tu kita nampak orang kafir. Bukan tu yang Allah nak cerita, tuan-tuan. Bukan itu semata-mata Allah nak sampaikan. Rabbana absarna. Yang Allah nak sampaikan daripada awal kita sebut surah As-Sajdah. Alif Lam Mim. Yang kita tak boleh nak manakan perkataan tersebut sampailah ayat ini. Walau tara idzil mujrimun, kata Allah. Apa dia, tuan-tuan? Jangan sombong. Satu muka setengah, tuan-tuan, cerita jangan sombong. Sama je konteks dengan ayat doa-doa kita, tuan-tuan. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Tuan-tuan rasa tu doa ke? Tuan-tuan rasa kita rasa benda tu doa ke? Kita doa amal hari-hari. Wah, doa baiknya doa Rabbana amanna. Ya Allah, jadikan aku beriman. Faghfir lana dzunubana. Jadikan aku orang yang diampuni ampun dosanya. Tuan-tuan rasa itu doa ke, tuan-tuan? Tak, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan permintaan saja, tuan-tuan. Allah nak bagi suatu fakta. Bukan Allah beri doa. Rabbana amanna faghfir lana dzunubana. Allah kata Allah itu hanya berkehendak mengampunkan kamu bila kamu beriman saja. Rabbana amanna, sebab tu Allah sebut amanah. Beriman dulu baru Allah beri pengampunan. Syarat, tuan-tuan, beriman, jangan sombong. Dan dengan sebab iman itulah engkau jauh daripada neraka, kata Allah. Jangan sombong, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata Rabbana absarna wa sami'na farji'na. Akhirnya, tuan-tuan, tuan menggunakan Allah Subhanahu wa taala, ketika itu tiga je yang berguna. Tiga saja yang berguna ketika itu. Tiga je yang membuatkan kita betul-betul rasa hina ketika itu, ya Allah. Allah tak herdik ketika itu, ya tuan-tuan. Allah tak pukul kita waktu itu. Malaikat tak heret kita masuk neraka. Belum, tuan-tuan. Tiga je Allah sentuh balik sebab dah peringat dah sebelum ni, tuan-tuan. Yang dimulakan Allah ayat 9, 10. Apa ya, tuan-tuan, yang dimulakan Allah? Kata mereka, kami nampak Rabbana absarna wa sami'na. Kami dengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Baru ni nak guna hati dia untuk yakin. Padahal Allah dah tegur dah sebelum ni. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kami yang jadikan kau punya pendengaran. Kami jadikan kau punya ni hati ni. Kami yang jadikan kau punya pendengaran, mata semua. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah terbalikkan je. Terbalikkan balik. Sekarang ni kau dah nampak dah. Terbalikkan saja, tuan-tuan. Allah guna mata dulu. Akhirnya sekarang ni dah dengar dah, kata Allah. Dah dengar dah. Tuan-tuan, bila susunan itu, bila susunan untuk kenal Allah itu kita terbalikkan, Allah akan bungkam kamu dengan kemaluan yang teramat sangat-sangat nanti di masjid, di mahsyar nanti, tuan-tuan. Yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata apa, tuan-tuan? Kami ingat mahsyar. Jangan cakap mereka kafir, tuan-tuan. Ni kita ni, tuan-tuan. Kami ingat mahsyar tu macam padang Arafah je. Kami ingat mahsyar tu macam padang bola je. Sebab kami dengar. Tapi tak nak guna dengan mata dan hati, tuan-tuan. Hari ni kami dah tengok dah betul yang namanya mahsyar itu bentang luas besar. Rasa panasnya api neraka di mahsyar.
Dulu tak percaya orang cakap kita akan hidup balik. Hidup dengan roh, dengan jasad sekali. Hari ini absarna, kami nampak. Ya Allah. Allah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang kafir je tuan-tuan. Kita ni. Sebab tu orang ramai soalkan. Bahkan ulama-ulama persoalkan. Kenapa kita boleh lupa dengan Allah? Kenapa tuan-tuan? Maka kata ulama, sebab kita lebih banyak mengingat dunia lebih daripada zikir. Kita tak zikir tuan-tuan. Kita ingat dunia banyak. Macam mana nak ingat Allah kita kata tak berzikir? Kata ulama tuan-tuan. Nak percaya, tak nak percaya sudah. Gitulah ketika mana waja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nabi herdik orang tersebut, Nabi herdik kita, mereka semua tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Kalau nak percaya tentang hari kiamat, tak nak percaya sudah. Hadis ni, hadis yang Nabi bawa, nak percaya, tak nak percaya sudah. Kan datang hadis Nabi SAW tentang Sayyidina Musa alaihi salam. Kan tak nak mandi bercampur dengan geng-geng yang mandi telanjang dulu. Ingat tak kisah Nabi Musa alaihi salam? Mandi ramai-ramai, telanjang semua sekali, tak senonoh tuan-tuan. Nabi Musa tak nak ikut. Nabi Musa alaihi salam mandi seorang-seorang. Pergi mandi seorang-seorang tempat lain. Dia buka bajunya, letak bajunya atas batu. Alaihi wassalam. Tapi tiba-tiba apa kata Nabi SAW? Batu bawa lari baju Nabi Musa AS. Dengar hadis ni tuan-tuan. Kita pun duk kata sendiri, soheh ke tak berita ni? Cerita ni betul ke tak tuan-tuan? Kita kata macam ni tuan-tuan. Tapi akhirat nanti Tuhanku, mana yang aku dengar dulu atas dunia, betul dah semua punya. Tuan-tuan, kembalikan aku ke dunia. Farji'na na'mal salihah. Kembalikan aku ke dunia. Tiba-tiba sampai sana, tengok semua orang, tengok apa yang kita pakat tengok, dengar sebelum ni semua betul tuan-tuan. Allah rupanya kami betul dulu dengar semua benda betul semua ya Allah. Maka orang yang dah confirm masuk neraka ni tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dia tak ada lain, tak bukan tuan-tuan, farji'na na'mal salihan. Tuhan, berikan kami peluang nak balik atas dunia, na'mal salihan, supaya kami boleh beramal dan beramal soleh padanya. Cukup satu hari pun jadi dah, kata Ibnu Katsir. Cukup satu hari, cukup dah. Kami nak abdikan diri kami pada kamu. Tuan-tuan, weh. Gitu bahasanya tuan-tuan. Hei manusia. Tuhan bagi kamu umur 80 tahun atas dunia, dulu tak pernah nak abdikan diri. Tiba-tiba esok nak minta sehari, nak minta sungguh-sungguh beriman dengan Tuhan. Tuan-tuan, Jumaat, kadang-kadang hari Jumaat imam suka bawa surah Al-Munafiqun dalam khutbah. Kan? Ataupun dalam sembahyangnya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadukumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala Muhammad idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Tuan-tuan, rupanya bukan sekali je Allah cerita bab akhirat ni tuan-tuan. Bukan dalam surah Sejadah je. Banyak kali Allah bawa benda yang sama sebenarnya. Tiba-tiba nak bawa balik masuk dunia. Tuan-tuan, kata Allah, wahai manusia. Dalam surah Munafiqun. Duit ringgit yang ada kat tangan kamu tu, belanjakan sikit, banyak-banyak untuk belanja agama Allah. Sebelum datang masa kamu mati nanti, kata Allah. Allah sebut belajar tuan-tuan, bukan suruh bagi semua. 1%, tak sampai 1% rezeki, cuba bagi pada agama Allah balik. Belajar, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum datang mati, kata Allah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah. Tuan-tuan yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas salihin. Sebab manusia ni tuan-tuan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau datang malaikat maut nak tarik nyawa dia, waktu tu dia akan kata tuan-tuan, termasuk kita tuan-tuan, semua orang, kata Allah, semua. Sebab manusia tu kalau malaikat maut datang nak tarik nyawa dia, dia akan kata, laula akhartani ya Allah, berikan aku tempoh saja, tempoh masa sikit saja tuan-tuan. Ya Allah. Fa'asaddaqa, confirm aku nak pergi sedekah. Fa'akum minas salihin, aku nak jadi orang soleh. Semua orang termasuk kita akan duk cakap macam tu tuan-tuan. Allah kata semua orang akan rasa. Saja, sekejap je nak minta masa, sekejap je. Tuan-tuan,
70, 80, 90, 100 tahun kita tak pernah duk beri masa untuk perjuangkan agama Allah, tiba-tiba nak minta seminit buat baik. Allah kata apa tuan-tuan? Jangan fikir ada kelewatan dalam kematian, kata Allah. Jangan fikir ada kelewatan dalam kematian. Kata Allah apa tuan-tuan? Fa'as-saddaqa Allahumma salli ala Muhammad. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'as-saddaqa fa'akum minas salihin waliyakum idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala. 70-80 tahun dah pergi, jangan fikir aku nak bagi kelewatan dalam kematian kau dah. Allah tahu sangat apa yang kau buat sebelum ni. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sombong tang mana pun, sombong tang mana lagi yang kita nak bawa dalam diri kita ni dalam surah Sejadah, tuan-tuan. Sebelum nanti kita tersungkur, ceritanya sombong saja, tuan-tuan. Ni dah sampai tahap gitu dah Allah cerita, sombong mana lagi yang kita nak bawa. Tuan, 5 minit, seminit diminta untuk patah balik, tuan-tuan. Sombongnya kamu dengan Allah. Diberi waktu yang banyak, sedikit itu sahaja yang kamu pinta. Seminit je, tuan-tuan, yang kita minta untuk abdi pada Allah. Sombongnya kamu. Padahal Allah bagi 80-90 tahun dah. Saya bahasa kasar, tuan-tuan, hari ni. Sebab bahasa Allah cuba bawa dengan bahasa yang sama. Nak peksa dah esok seolah-olah gitu. Relax lah, kan? Benda sama je kita belajar dalam kelas. Esok selak-selak, kan? Minta seminit dengan pengawas peperiksaan, masuk peksa, gagal. Tuan-tuan, sebab apa, tuan-tuan? Sebab sombong. Tak nak gunakan masa dengan baik, maka akhirnya gagal. Sombong yang ni yang Allah nak cerita, tuan-tuan. Jangan sombong sampai tersungkur. Allah buat kita nanti, kalau kita masih nak buat degil, nak buat sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah jangan lupa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa apa dia, tuan-tuan? Allahumma anta rabbi. Ucapkan, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdik. Ya Allah, aku hamba engkau. Aku dalam perjanjian dengan kau. Wa ana ahdika wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung dengan apa kejahatan yang aku buat. Wa abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengaku dengan apa kenikmatan yang kau beri pada aku. Wa abu'u bi dzambi. Aku mengaku dosa aku. Wa abu'u bi dzambi. Wa abu'u bi dzambi. Faghfir li dzambi. Ampunkan dosa aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan kau sahajalah yang memberi pengampunan. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan satu saja, tuan-tuan, sepanjang kita belajar cerita surah Sejadah ini, satu saja, iaitulah jangan sombong, sebab benda-benda itu semua akan kita nampak di kemudian hari. Yang kesombongan itu akan menyebabkan kita rasa takut. Muka kita itulah yang akan malu dan takut nanti, tuan-tuan yang dimuliakan Allah. Wa li'auzubillahi min zalik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi itu saja untuk hari ini. Saya serahkan semula kepada pihak sebab ataupun pengurusi list kita untuk hari ini. Terima kasih. Baik Ustaz, terima kasih jazakallah khairan kepada Ustaz Muhammad Nazim atas kesediaan memimpin baca ayat suci Al-Quran itu tadi, itu surah As-Sajdah, Al-Waqi'ah dan juga surah Al-Mulk, dan juga yang lebih penting kesediaan berkongsi ilmu tadabbur dari surah As-Sajdah ini, yang mana terdapat banyak pengajaran daripada surah As-Sajdah yang boleh kita terapkan dalam kehidupan ini. Dan semoga ianya memberikan manfaat dan terus istiqamah dalam tadabbur ayat suci Al-Quran dan bagi mengambil ibrah darinya. Dan selepas ini kita ada lagi pada pukul 9.30 nanti, iaitu kelas Walker di bawah bimbingan Cikgu Siti Haljar. Dan Ustaz, saya serahkan kepada Ustaz untuk tutup dulu majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Nas. Silakan Ustaz.
Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua.